Bab 4 Laras Bahasa. Konsep laras bahasa. Menurut Abdullah Hassan, laras bahasa ialah pemakaian kata-kata tertentu yang sesuai dengan konteks. Menurut Nik Safia Rahim 1982, laras bahasa ialah gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Laras merupakan bahasa yang digunakan oleh penutur berdasarkan situasi tertentu. Manakala, laras bahasa menurut Asma Haji Omar ialah ciri khusus dalam penggunaan bahasa iaitu berdasarkan bidang penggunaannya. Jenis-jenis laras bahasa ada 8. Yang pertama, laras sains. Kedua, laras ekonomi. Ketiga, laras undang-undang. Keempat, laras agama. Kelima, laras sastra. Keenam, laras sukan. Ketujuh, laras resepi. Dan ke-8, laras iklan, iaitu termasuk laras bahasa papan tanda. Okey, kita pergi kepada jenis laras yang pertama, iaitu laras sains. Laras sains ialah laras yang memperlihatkan ciri khusus yang diguna untuk menyatakan hal-hal berkaitan sains dan teknologi. Laras sains disampaikan secara formal dan objektif. Laras sains menggunakan maklumat berdasarkan kajian, fakta, eksperimen. Ciri-ciri laras sains yang lain ialah laras sains menggunakan formula atau rumus berkaitan sains. Lazimnya, banyak laras sains banyak menggunakan kata nama dan kurang menggunakan kata adjektif. Laras sains penggunaan perkataannya tepat dan tiada unsur lewa. Contoh kosakata laras sains: asid nitrit, glukosa, natrium, klorida, membran sel, sinar cahaya dan kata cembung. Contoh ayat: pancaran UV adalah sebahagian daripada sinaran matahari yang terpancar menerusi ruang angkasa dan sampai ke bumi dalam bentuk pancaran elektromagnet. Yang kedua, laras ekonomi. Laras ekonomi ialah laras yang memperlihatkan ciri khusus yang mana digunakan untuk menyatakan hal-hal berkaitan ekonomi. Ciri-ciri laras ekonomi. Yang pertama, laras ekonomi mengemukakan bukti dalam bentuk data dan statistik. Kedua, laras ekonomi menyampaikan maklumat secara tersusun, jelas dan eksplisit, iaitu tersusun. Laras ekonomi banyak menggunakan graf, serta dan jadual untuk memaparkan maklumat tertentu. Contoh kosakata laras ekonomi ialah ekspor, import, lebihan dagangan, nilai mata wang, permintaan, penawaran dan sebagainya. Contoh ayat bagi laras ekonomi ialah pembelian semasa saham murah berpilih-pilih oleh dana tempatan dan asing mungkin meningkatkan bursa saham Kuala Lumpur hingga minggu depan. Yang ketiga, laras undang-undang. Laras undang-undang ialah laras yang digunakan untuk menyatakan hal berkaitan undang-undang. Ciri-ciri laras undang-undang ialah laras undang-undang tiada gambar, graf, unsur metafora, peribahasa, kiasan dan sebagainya. Laras undang-undang mementingkan keperincian, keobjektifan, keperisian, kejelasan. Laras undang-undang mempunyai cara pembahagian tertentu seperti seksyen dan fasal. Laras undang-undang juga menggunakan sistem nombor serta mempunyai nota tepi. Laras undang-undang juga mengandungi rujuk silang. Contoh kosakata laras undang-undang ialah akta, petition, plaintiff, aditif, defendant, seksyen, alibi dan habeas corpus. Makna kosakata tersebut mempunyai makna tersendiri dalam sistem undang-undang. Berikut adalah contoh bagi laras undang-undang. Yang keempat, laras agama. Laras agama ialah laras yang digunakan untuk menyatakan hal berkaitan agama. Ciri-ciri laras agama ialah menggunakan istilah agama. Laras agama menunjukkan pengaruh bahasa Arab, terutama dari segi ayat dan kosakata. Laras agama digunakan untuk membincangkan isu keagamaan. Selain itu, laras agama digunakan
menggunakan tamsil atau ibarat untuk memberikan pengajaran dan penjelasan. Laras agama juga banyak memberikan tafsiran mengenai sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contoh kosakata laras agama ialah hadis, afdal, riwayat, halal, mukmin, ibadah, amal, sujud, tauhid dan sebagainya. Contoh ayat laras agama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kewujudan syurga dalam Al-Quran melalui surah Al-Imran yang bermaksud, dan segeralah menuju keampunan Tuhanmu dan memasuki syurga yang lebarnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini ada contoh laras agama. Allah Ta'ala kata, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kalau dalam surah An-Najmi ayat 32, Allah kata, Huwa a'lamu bikum. Allah kenal kita. Jadi sebab tu manusia, dia tak akan boleh berubah diri dia. Dia tak akan boleh terima hakikat hidup dia. Selagi dia tak boleh terima, dia tu siapa. Kalau tuan-tuan sudi terima diri tuan-tuan siapa dia, barulah tuan-tuan boleh ubah diri kita jadi orang bagus. Dia kena terima dulu kita siapa. Nak terima tu, dia kena mula macam tu lah. Huwa a'lamu bikum. Idh ansha'akum minal ard. Ketika hak mula-mula kita mai daripada tanah, Allah kenal kita dah. Allah tahu dah. Lepas tu Allah sambung, Allah kata, "Idh antum fi butuni ummahatikum." Ketika kamu, masih baca ayat dia elok-elok. Surah An-Najm ni 27. Allah Taala kata apa? "Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard." Masa mula-mula Allah buat kita daripada tanah. "Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum." Dan daripada kita ada dalam perut mak kita lagi. Allah Taala dah tahu dah kita ni apa dia. Dia tahu dah apa kita punya perasaan, kemahuan kita semua dia tahu dah. Allah kata, sambungan dia tu yang syuk. Allah kata apa? Fala tuzakku anfusakum. Apa dia? Jangan bajet macam kita tak pernah buat salah. Boleh kan? Allah cerita pasal kita, relax lah. Beritahulah dulu kata tugas kita apa agama kan. Tak, Allah beritahu kata, aku buat hampa. Aku kenal hampa daripada tanah. Mana daripada awal adun tanah nak buat Nabi Adam tu Allah kenal kita. Sampai hampa semua duduk dalam perut mak bapak hampa, kita semua lah. Allah kenal. Hujung dia sambung, Allah kata, fala tuzakku anfusakum. Jangan bajet macam kita tak pernah buat salah. Berapa ramai orang ni dalam Facebook semua bajet macam terror. Sidai orang rapat tu. Betul tak boleh? Allah kata, jangan bajet macam hampa ni tak pernah buat salah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan buat macam diri tu so special. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan buat macam hampa tak pernah buat salah. Nampak? Pasal apa dia kena habaq yang tu? Sebab dia suruh kita kenal diri kita. Bila kita kenal diri kita siapa dia, kita terima, kita telan orang kata apa, kita telan bulat-bulat kita tu siapa dia. Barulah seorang ayah dia tak akan tegur anak dia seperti mana dia tak pernah buat kesalahan tu dulu. Seorang isteri tak akan marah suami dia gila-gila tinggi suara. Bagaimana dia tahu kata dia pun buat benda silap yang sama. Yang kelima, laras sastra. Laras sastra ialah laras yang digunakan untuk menyatakan hal-hal berkaitan sastra. Laras sastra terbahagi kepada dua. Yang pertama, laras sastra kreatif. Kedua, laras sastra bukan kreatif. Laras sastra kreatif tertumpu kepada puisi, cerpen, novel, drama dan sebagainya. Laras sastra bukan kreatif pula tertumpu kepada esei sastra, kritika sastra dan sebagainya. Sastra kreatif bersifat khayalan, menggunakan kosakata konotatif, memenuhi syarat-syarat seni berbahasa. Manakala sastra bukan kreatif pula menekankan unsur fakta, menggunakan bahasa bersifat ilmiah seperti menggunakan istilah khusus. Ciri laras sastra ialah laras sastra mementingkan penyusunan, pengolahan dan pemilihan kata yang berkesan. Selain itu, laras sastra merupakan laras kreatifnya kurang mementingkan ketepatan tata bahasa. Laras sastra menggunakan gaya bahasa yang menarik, kreatif dan imajinatif. Berikut adalah contoh laras sastra kreatif. Alam, bumi, alam, bumi, tangisan alam. Engkau sudah semakin tenat. Beribu-ribu masalah kini engkau hadapi. Tiada masa untuk katakan rehat. Tiada masa untuk katakan beristirahat.
laras sukan ialah laras yang digunakan untuk menyatakan hal-hal berkaitan sukan. Ciri-ciri laras sukan kurang menitikkan aspek tata bahasa. Laras sukan mementingkan kesan emotif kepada khalayak. Selain itu, laras sukan menggunakan istilah berkaitan dengan aktiviti sukan. Laras sukan juga menggunakan kosakata biasa tetapi dengan maksud yang menyegarkan. Contoh kosakata laras sukan ialah penalti, raket, bola, tendangan percuma, kotak penalti. Contoh laras sukan ialah selepas rehat, Mario Balotelli masuk. Berikut merupakan contoh laras sukan. Tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan antara Malaysia dan UAE. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Itulah kata-kata yang diungkapkan oleh Ultras Malaya. Zawal minit pertama, Malaysia telah menjadikan satu gol yang sangat pantas. Itulah kehebatan. Masa mengulang Oleh Brannigan, kita mendapat satu persepakan penjuru yang bakal diambil dalam tempo kurang dari 2 minit. Masa kecederaan. Inilah masanya. Inilah masanya. Ayo. Yang ketujuh, laras resepi. Laras resepi ialah laras yang memperlihatkan ciri khusus yang digunakan untuk menyatakan hal berkaitan masakan. Laras resepi bertujuan memberikan maklumat dan tunjuk ajar tentang suatu masakan kepada khalayak. Ciri-ciri laras resepi ialah bahasanya ringkas, tepat dan jelas. Banyak menggunakan kata kerja bentuk tunggal, banyak menggunakan ayat perintah, kurang menitik beratkan aspek ketepatan tata bahasa, kosakata berkaitan dengan pemakanan dan masakan, dan pengelasan mengikut turutan dan berkesinambungan. Berikut merupakan contoh laras resepi, iaitu resepi cara membuat biskut cheese. Yang ke-8, laras iklan. Laras iklan ialah laras yang digunakan untuk menyatakan hal berkaitan dengan pengiklanan. Tujuan laras iklan ialah untuk memperkenalkan barangan yang hendak diniagakan. Laras iklan melangkumi semua jenis iklan termasuk iklan di papan tanda, iklan tender, iklan promosi barangan, iklan jawatan kosong dan lain-lain. Terdapat bentuk-bentuk penyertaan iklan. Yang pertama, berkaitan konsep, pengisytiharan, bandingan, slogan, penyertaan, kesan, umpanan dan pertanyaan. Ciri-ciri laras iklan ialah bahasanya ringkas, mementingkan ketepatan diisi, bahasanya kreatif dan berkesan, banyak menggunakan kata adjektif, kurang menitik beratkan aspek tata bahasa, menggunakan bahasa bersifat emotif dan sensasi. Yang terakhir, laras iklan mempengaruhi pengguna untuk membentuk tanggapan atau mengubah sikap dan seterusnya melakukan tindakan. Berikut merupakan laras iklan bagi iklan jawatan kosong.